Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar-pelajar. Happy holiday Okey, dan Happy Chinese New Year kepada pelajar-pelajar yang menyambutnya. Jadi untuk kelas kita hari ini, cikgu akan sambung lagi kepada bab 8 iaitu keradioaktifan. Okey, yang mana dalam keradioaktifan dalam kelas kita hari itu kita dah tengok atom dan juga nukleus. Pelajar tahu untuk struktur atom yang mana kita dah tengok teori atom Dalton. Okey, Dalton mengatakan atom ni terdiri daripada tiga benda utama lah, iaitu kita ada elektron, kita ada proton dan juga neutron. Okey, dan di bahagian tengah adalah nukleus, yang mana nukleus ini terbentuk hasil daripada gabungan antara proton dan juga neutron. Okey, pelajar juga tahu bahawa zarah yang bercas positif adalah proton, yang bercas neutral adalah neutron dan yang bercas negatif adalah elektron. Okey, untuk kelas kita hari ini kita akan lihat perbentukan ion. Okey, yang mana perbentukan ion ini adalah sama ada atom kehilangan ataupun menerima elektron. Jadi ada dua jenis ion, iaitu ion positif dan juga ion negatif. Kita tengok dahulu ion positif. Okey, kalau gambar rajah yang pertama pelajar tengok kat sini, okey, bilangan proton sama dengan bilangan elektron, dan gambar rajah kedua adalah bilangan proton lebih banyak daripada bilangan elektron. Ini merupakan ion positif. Kenapa cikgu katakan ianya ion positif? Kerana dia akan mendermakan satu elektron dia. Okey, kemudian dia telah kehilangan elektron. Jadi bilangan proton dekat sini adalah lebih banyak daripada bilangan elektron. Kat sini ada satu proton dan elektron dah tak ada. Okey, jadi ini adalah perbentukan ion positif. Okey, yang kedua adalah ion negatif. Okey, ion negatif ni macam mana ianya terbentuk? Apabila atom menerima elektron. Okey, maka ion negatif mempunyai lebih banyak elektron berbanding dengan protonnya. Kalau pelajar tengok gambar rajah kat sini, asalnya bilangan elektron kat sini 1. Kemudian ada satu lagi elektron yang nak diterima. Okey, jadi elektron kat sini adalah 2 elektron, 1 proton. Maksudnya elektron lebih banyak berbanding dengan proton. Sebab itulah ion ini disebut sebagai ion negatif. Sebab apa? Kerana elektronlah yang mempunyai cas negatif. Okey, ini ada sedikit latihan untuk pemahaman pelajar. Okey, dalam soalan ini kita tengok dia kata zarah ada 2, zarah P dan Q. Okey, bilangan proton untuk zarah P adalah 6. Okey, bilangan elektron adalah 6. Kemudian zarah Q, bilangan proton ada 8, bilangan elektron ada 10. Dia tanya zarah mana merupakan ion negatif. Jadi ion negatif mesti mempunyai elektron yang lebih berbanding dengan bilangan proton. Jadi jawapan dia yang mana, kelas? Okey, kita tengok sama-sama. Jawapannya adalah Q. Kerana Q mempunyai lebih banyak elektron daripada proton. Okey? Seterusnya kita lihat sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Sinaran mengayon adalah sinaran yang boleh menyebabkan elektron dibebaskan daripada atom atau molekul yang disinarinya. Okey, hal ini kerana sinaran mengayon mengandungi kandungan tenaga yang sangat tinggi. Contoh sinaran mengayon adalah alfa, beta dan sinaran gamma. So, sinaran alfa, beta dan gamma ini pelajar-pelajar dah tengok dah. Masa kita lihat berkaitan dengan keradioaktifan. Okey, yang mana pelajar tahu kalau sinaran alfa dia boleh menembusi kulit, sinaran beta boleh menembusi tisu badan dan sinaran gamma
boleh menembusi tulang ataupun organ dalaman manusia. Okey pelajar. Kita teruskan lagi. Sinaran tidak mengayon mengandungi kandungan tenaga yang lebih rendah dan tidak dapat membebaskan elektron daripada atom atau molekul yang disinarinya. Okey, contoh sinaran tidak mengayon adalah gelombang radio, gelombang mikro dan inframerah. Okey, ini merupakan ciri-ciri sinaran alfa, beta dan gamma. Yang mana kita lihat dekat bahagian ciri-ciri ini, apa yang kita tengok adalah kita tengok saiz zarah, cas, kuasa pengayonan dan kuasa penembusan. Yang mana untuk saiz zarah adalah sinaran gamma tiada saiz zarah. Okey, sinaran beta kecil, sinaran alfa besar dan cas. Alfa positif, beta negatif, gamma adalah neutral. Kuasa pengayonan alfa tinggi, beta sederhana, gamma adalah rendah dan kuasa penembusan alfa rendah, beta sederhana dan gamma adalah tinggi. Okey, ini adalah pemesongan oleh medan magnet. Awak tengok kalau kat sini medan magnet. Okey, kalau sinar alfa dia pergi ke mana? Dia naik ke atas ni. Okey. Sinar beta sinar alfa naik ke atas. Sinar beta dia akan turun ke bawah sebab cas dia adalah negatif. Ni sebab positif, ni negatif. Dan sinaran gamma ni tengah-tengah sebab dia adalah neutral. Okey, kemudian kita lihat pemesongan oleh medan magnet. Sama juga macam tadilah. Alfa akan naik ke atas, beta akan turun ke bawah dan juga sinaran gamma akan terus berada secara neutral. Okey, ini adalah perbandingan kuasa penembusan. Cikgu tak nak terangkanlah. Cuma awak kena tahu gamma ni dia akan menembusi menembusi organ manusia. Okey. Kalau kita letak aluminium pun dia akan menembusi lagi sampailah ke plumbum. Okey. So, apakah sumber sinaran mengayon? Okey, sumber sinaran mengayon ni kita bahagikan kepada dua, iaitu sumber semula jadi dan sumber buatan manusia. Okey, jadi untuk sumber semula jadi kita ada sinaran kosmik, okey, sinaran latar belakang. Dan buatan manusia kita ada kemalangan nuklear, ujian nuklear, penggunaan radioisotop untuk perubatan. Jadi sinaran kosmik ni apa dia pelajar? Sinaran yang dipancarkan secara direct dari angkasa lepas. Okey. Dan kadang-kadang sinaran kosmik ni menyebabkan gangguan cuaca dan sistem komunikasi. Okey, sinaran latar belakang ni adalah sinaran yang hadir di semua tempat tapi tahapnya adalah berbeza. Okey, menyebabkan pengesan keradioaktifan seperti tube GM. Okey, memberikan bacaan yang kecil walaupun tiada sumber radioaktif di kawasan berdekatan. Okey, ini adalah untuk a complete giga counter untuk kita baca berapa nilai keradioaktifan. Okey. Ini adalah contoh kemalangan neutral dan penghasilan radioisotop dari kegunaan perubatan. Okey. Ni adalah gambar terbakar ni. Ini adalah gambar ujian nuklear. Ini kemalangan nuklear di Chernobyl pada April 1986. Tarikh lahir saya ni. Tahun lahir saya. Okey pelajar, kita teruskan lagi. Okey. Ini adalah current radiation level in Chernobyl exclusion zone. Okey, yang mana dekat sini berapa bacaan radioaktif. Okey. So, pendedahan kepada sinaran mengayon dan langkah keselamatan. Okey, yang mana kita tahu kalaulah kita terdedah kepada sinaran mengayon ni, dia akan memberikan kesan negatif kepada manusia. Yang mana yang pertama sekali adalah pemusnahan sel atau tisu dalam badan. Okey, kemudian mutasi genetik. Okey,
Yang ni akan menyebabkan manusia itu akan menghadapi tumor ataupun kanser, kemudian kemandulan, tak dapat nak melahirkan anak, tak dapat nak mengandung, kulit melecur dan menjadi buta, kecacatan anggota badan dan maut bagi kes yang teruk. Sebab tu kalau kawasan tu adalah kawasan yang terdedah kepada radioaktif, dia akan memberikan kesan kepada individu yang tinggal berhampirannya. Okey pelajar, ini adalah langkah keselamatan pengendalian bahan radioaktif. Okey. Penyepit perlu digunakan untuk memegang dan memindahkan sumber. Ini kalau macam sumber tu sebenarnya kecil, okey. Sumber tu kecil tapi kita boleh alih dengan memegang pengepit lah. Bahan radioaktif harus disimpan dalam bekas plumber. Sebabnya tadi awak tengok sinaran tadi kan, kalau sinaran gamma dia tak dapat menembusi plumbum. So plumbum adalah satu logam yang sangat berkesan untuk menghalang bahan radioaktif. Okey, pekerja di makmal radioaktif perlu memakai lencana amaran radioaktif dan pakaian perlindungan khas. Okey, gunakan perisai plumbum dan sisa radioaktif haruslah dikendalikan dengan baik. Tak boleh buang sewenang-wenangnya. So apakah kegunaan sinaran radioaktif? Okey, sebenarnya banyaklah. Okey, bidang pertanian kita gunakan untuk basmi serangga perosak. Tapi kesan dia pada tumbuhan lah. Kita makan tumbuhan yang kita gunakan sinaran radioaktif. Apa yang berlaku? Seterusnya, setengah jenis kapal selam, kapal pengangkut, pesawat beroperasi menggunakan tenaga nuklear yang dihasilkan oleh reaktor nuklear di dalamnya. Okey, kemudian senjata nuklear ni mengandungi bahan radioaktif, contohnya uranium dan plutonium yang membebaskan tenaga yang sangat banyak apabila meletup. Okey, kemudian digunakan dalam bidang perubatan. Okey, untuk kesan lokasi arteri tersumbat. Nak tahu kat mana jantung kita ni terlebih lemak, okey, tersumbat. So kita boleh gunakan sinaran radioaktif. Keaktifan kelenjar tiroid dan juga sinaran radioaktif digunakan untuk membunuh sel-sel kanser untuk mensteril peralatan dan bilik-bilik hospital. Okey, bidang arkeologi, kita nak dapatkan fosil, kayu dan tulang dapat ditentukan melalui keaktifan sinaran. Okey, sinaran yang dipancarkan adalah daripada isotop karbon 14. Itu adalah jenis bahan radioaktif lah. Okey, bidang perindustrian, kita nak kesan rekahan dalam tuangan logam, rekahan pada pipe di bawah tanah. Okey. Bidang pengawetan makanan. Okey, tujuan dia adalah untuk membunuh mikroorganisma. Okey, soalan kebat ni tak perlulah. Cuma saya nak pelajar jawab soalan yang telah saya sediakan. Okey, itu saja. Terima kasih pelajar.